Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini 13 Julai 2021, hari Selasa. Kita akan menyambung pelajaran Jawi dan Khat untuk darjah 6, iaitu hari ini kita akan lihat pelajaran 3, iaitu seni khat di Malaysia. Hari itu kita dah pergi pada pelajaran 2. Hari ini kita akan lihat pelajaran 3, seni khat di Malaysia. Apakah dia? Mari kita cuba tengok. Baik, 3.1. Hala 7, mempelajari seni khat. Baik, saya bacakan, awak dengar dan semak. Perkembangan seni khat di Malaysia pada masa kini berjalan secara berterusan dan dapat dirasakan dengan adanya sekolah-sekolah menengah agama, iaitu Arab, sekolah agama negeri, persatuan-persatuan dan syarikat yang giat mempromosikan seni ini. Antara hala 7 mempelajari seni khat ini ialah, baik, kita nak tengok apakah hala 7-nya. 1. Memartabatkan dan membudayakan tulisan Al-Quran kepada semua lapisan umur. Baik, itu antara tujuan yang pertama. Kenapa seni khat ini diajarkan kepada kita? Kemudian yang kedua, mengembalikan kegemilangan tamadun seni Islam seperti di tanah Arab dan benua Eropah. Kita tahu dulu tulisan Arab ini antara tulisan antarabangsa yang digunakan oleh semua orang di dunia. Tapi sayangnya dari sehari ke sehari semakin ramai yang tidak boleh membaca dan menulis tulisan Al-Quran ini ataupun tulisan Arab ini. Sebab tulisan khat memang tulisan Arab. Tak ada tulisan khat, tulisan Rumi. Jadi tujuan ini ialah kita nak kembalikan semula kegemilangan tamadun Islam dengan menggunakan tulisan seni khat ni. Kita tengok yang ketiga. Memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang hidup dengan roh Islam dan mengenal tulisan Jawi. Sekarang ramai yang tak kenal tulisan Jawi. Jadi sekolah agama mengambil inisiatif mengadakan pelajaran Jawi khas untuk subjek sekolah agama. Tujuannya untuk supaya kita dapat kenal tulisan Jawi seterusnya. Yang lebih advance lagi, kita dapat menulis seni khat tu. 4. Menghidupkan tulisan Jawi di seluruh peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai satu mata pelajaran atau kurikulum yang bergerak aktif dan sistematik. Ini ke peringkat yang lebih jauh lah. Dia ke peringkat college, universiti dan sebagainya. Seterusnya, yang kelima, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang banyak melahirkan penulis-penulis yang berwibawa melalui seminar-seminar dan bengkel-bengkel untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu. Sebagai contoh, Muzium Kesenian Islam dan Yayasan Restu yang ditubuhkan mempunyai bengkel yang khusus dalam melahirkan penulis khat yang mempunyai daya imajinasi dan kreatif yang tinggi. Ingat tak rombongan yang lepas kita dah pernah pergi Muzium Kesenian Islam ni? Kita dah pergi kan? Baik. Ini antara usaha yang dilakukan di Malaysia. Kita tengok lagi seterusnya apa. Yang keenam, mengadakan dan menganjurkan pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagaimana negara Turki yang menganjurkan pertandingan khat kebangsaan setiap 3 kali setahun. Bertujuan untuk melahirkan penulis bertaraf antarabangsa dan berpengalaman. Jadi kita di Malaysia ni sudah menuju ke arah negara-negara seperti Turki yang mana cuba untuk membangunkan semula kepentingan tulisan Jawi ni. Tulisan Al-Quran tu, seni khat tu. Jadi kita sedang cuba untuk meniru negara Turki yang mana mereka mengadakan 3 kali setahun. Setiap 3 kali setahun peringkat kebangsaan. Kita di Malaysia, kalau tak silap saya, tiap-tiap tahun ada. Cuma sekarang ni tengah musim COVID. Jadi benda ni stop dulu. Seterusnya, 3.2 perkembangan seni khat di Malaysia. Satu, ni di Malaysia pula. Perkembangannya, 1, aktiviti persatuan.
Penubuhan Persatuan Seni Khat Kebangsaan adalah menjadi tulang belakang penggerak yang memperkenalkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti kegiatan seni khat di Malaysia. Siapa? Ni Penubuhan Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Mereka ni lah. Ni saya gariskan sikit ni. Ni Penubuhan Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Okey, seterusnya. Pertandingan seni khat peringkat kebangsaan merupakan salah satu wasilah memperkenalkan seni khat itu sendiri dan melahirkan lebih ramai penulis tanah air dan mencongkel bakat penulis-penulis muda. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni adalah aktiviti persatuan yang mana aktif menjalankan dan mempromosikan berkenaan dengan khat ni, seni khat ni. Okay, baik. Okay, yang kedua, pendidikan formal dan terancang. Wujudnya mata pelajaran khat di peringkat sekolah-sekolah agama yang macam yang kita tengah belajar sekarang ni, Jawi dan khat. Cuma sekarang ni macam tengah belajar sejarah. Macam tengah belajar sejarah, jadi kamu dengar je. Kamu dengar apa yang saya baca supaya kamu dapat faham. Sebab lepas ni kita nak pergi pada tulisan khat ni. Okay, kita belajar dulu sejarah ni. Sekolah-sekolah agama, menengah Arab dan kegiatan-kegiatan persatuan seni khat di institusi pengajian tinggi secara formal atau tidak formal. Yayasan Warisan Johor telah memberi dorongan yang positif kepada penulis khat untuk mengajar seni tulisan ini. Sehingga kini telah mencapai puluhan penulis yang menjadi tenaga pengajar seni khat di seluruh Johor. Ini khusus untuk orang Johor. Sebab Johor ni usaha dalam memperjuangkan seni khat ni mereka kuat. Negeri Johor ni kita jelaslah nampak mereka cukup serius dalam memelihara warisan seni khat ni. Okay, kita tengok seterusnya. Yang ketiga, pengembangan pusat latihan. Sebuah akademik untuk memberi latihan seni khat dan apa jua yang berkaitan dengan seni khat telah ditubuhkan. Pusat latihan tersebut dinamakan Akademi Irham yang bertapak di daerah Kulai. Akademi Irham. Saya tulis Arham ni. Mungkin Arham lah agaknya. Saya pun tak pasti ni. Akademi Arham ni. Okey, kini Johor mempunyai potensi yang tinggi untuk memajukan bidang ini memandangkan ramai tenaga yang berkebolehan dan berpengalaman. Dan Johor dah berjaya lah menghasilkan ramai khutut. Khutut ni ialah penulis-penulis khat. Dah ada ramai dah kita. Cuma nak ditambah lagi supaya kalau boleh semua rakyat Johor mampu menulis khat. Okey, seterusnya. 4. Penganjuran pertandingan. Pelbagai persatuan dan organisasi bukan kerajaan di negeri Johor telah banyak menganjurkan pertandingan seni khat sebagai galakan kepada penulis-penulis di tanah air dengan tawaran hadiah lumayan bagi menarik lagi minat rakyat Johor. Sebagai contoh, Johor Corporation telah hampir saban tahun menganjurkan pertandingan seni khat kepada semua peringkat umum. Johor Corporation juga turut mengambil bahagian dalam memperjuangkan, mempertahankan, kemudian mempromosikan seni khat di negeri Johor ni. Okay, baik, seterusnya. Yang kelima, pendidikan formal bersijil. Ramai di kalangan pelajar Malaysia di Mesir mula menaruh minat dalam bidang ini dan mengambil perhatian yang serius dan mengambil inisiatif dengan mengikuti pengajian di peringkat diploma selama 4 tahun. Ada satu subjek tentang seni khat ni. Pelajar lulusan diploma boleh meneruskan pengajian mereka sehingga ke peringkat diploma lanjutan takhasus selama 2 tahun di Institut Seni Khat Arab di Mesir. Khas hanya untuk seni khat sahaja. Kemudian selain itu, Yayasan Restu beralamat di Kompleks Taman Seni Islam Selangor juga menawarkan pengajian seni khat.
Yayasan ini telah wujud sejak tahun 1998. Jadi kita nampak sama ada di Johor maupun di Malaysia sendiri, dan di peringkat global contohnya, di peringkat global contohnya Institut Seni Khat Arab di Mesir. Mereka semuanya memperjuangkan sehinggalah seni khat Jawi ini boleh dijadikan sebahagian daripada profession, sebahagian daripada profession. Jadi kita belajar untuk tahu, kemudian kalau kita minat, kita boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Ini untuk kamu lah. Ini untuk kamu semualah. Okey, baik, seterusnya. Latihan. Habis sudah belajar sejarah tadi, kita pergilah kepada latihan. Latihannya tak susah, mudah sahaja. Yang pertama, tuliskan 2x7 mempelajari seni khat dengan betul. Kita dah cerita panjang lebar tadi. Saya nak 2 sahaja. Yang kedua, tuliskan 2 perkembangan seni khat di Malaysia dengan betul. Ini pun sama. Ada banyak tadi. Saya minta 2 juga sahaja. Senang kan? Tapi yang senang-senang ni pun ramai pelajar darjah 6 yang tak hantar pada saya. Hanya beberapa orang sahaja. Saya tak nak cakap banyak kali. Saya faham masalah kamu. Dan saya pun harap kalau boleh cuba untuk selesaikanlah masalah tu. Jangan sampai tertinggal pelajaran. Okey, baik. Kalau dah tonton video ni, jangan lupa tinggalkan nama di ruangan komen ataupun ulasan. Dan kerja saya tolong hantar. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.